Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati barisan kepimpinan Jawatankuasa Surau Lakotesh Putra Perdana, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersua lagi pada bulan kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan dan keberkatan di atas usaha kita untuk hadir ke majlis ilmu di antara tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala naungi dengan keberkatan dan kerahmatannya. Itulah dia taman-taman syurga yang mudah-mudahan yang hadirnya kita hari ini, inilah di antara salah satu fi sabilillah, jihad kita di jalan Allah. Kenapa tuan-tuan puan-puan sekalian? Kerana kita melapangkan masa, memberikan masa kita untuk kita hadir ke majlis ilmu bagi menghilangkan kejahilan kita. Ini yang penting bagi kita hadirin sekalian untuk terus kita sambungkan pengajian ilmu tauhid bulanan kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan dan keberkatan dan menghilangkan ragu-ragu di hati kita berkaitan di antara perkara-perkara yang perlu kita jaga, yang perlu kita hayati. Mudah-mudahan apa juga yang kita usahakan Allah bimbing kita, bantu kita, dan Allah tunjukkan ke jalan yang benar. Apa yang kita rancang ada ketikanya di bawah laluan yang betul, dan ada ketikanya dia di luar daripada kekuasaan kita. Apa juga pun yang kita lakukan, itulah kehebatan dan keajaiban antara sifat orang mukmin. Ajaban di amri mukmin, ajaibnya urusan orang-orang mukmin itu. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bersabar atas ujian yang Allah berikan. Apabila Allah berikan nikmat, sifat pertama orang mukmin, bila nikmat itu dapat sikit atau banyak ataupun melimpah ruah, dia pasti akan bersyukur dahulu sebelum dia menikmati apa yang diberikan. Inilah hadirin sekalian ya. Dalam kelas kali ini saya akan sambung pada sifat yang kedua. Dalam mempelajari ilmu tauhid, ada dua kaedah yang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berikan panduan kepada kita, yang kita berpegang pada Al-Imam Al-Asy'ari dari Ahlussunnah wal Jamaah, di samping juga pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di antara dua jalan ilmu tauhid yang diiktiraf secara jumhurnya, mudah-mudahan menjadi panduan kita. Inilah perkara yang perlu kita terima dan kita hadam, bahawa perlunya bersandarkan pada ulama-ulama mujtahid ini, ulama-ulama muktabar ini, supaya kita berada di landasan yang betul. Kerana mereka telah melalui disiplin keilmuan yang tinggi, yang mana mereka merupakan mujtahid mutlak, yang mengeluarkan, mengistimbatkan hukum berdasarkan kepada dalil naqli, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, dan juga perkara-perkara qiyas yang ada kaitan dalam hukum syarak kita. Sifat yang kedua yang kita pelajari pada hari ini, iaitu dalam muka surat yang keempat, sifat qidam. Dalam perbahasan baik Syekh Said Sabiq ataupun Syekh Imam As-Sanusi, merupakan di antara tokoh-tokoh ilmuwan ilmu tauhid yang menjelaskan bahawa di antara memahami kaedah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui al-asmaullah, iaitu nama-nama Allah yang kita hafal, asmaul husna, yang kalau tak nyanyi nama tu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan hilang apa arah tuju dia. Kena nyanyi juga. Maknanya melagukan al-asmaul husna itu adalah di antara perkara yang menjadi harus kepada kita supaya kita dapat mengingati 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapakah 99 nama Allah ini ada yang jenis bersifat, ada yang jenis isim, tidak dimasukkan sekali dalam sifat yang 20?
yang kita pelajari ini. Kerana kadang-kadang Allah bersifat muhyi, maha menghidupkan, ataupun mumit, maha mematikan. Perkara-perkara itu tuan-tuan kasih Allah sekalian, kalau terfaham konsep ilmu tauhid dari kaitannya, para ulama menjelaskan tentang ilmu tauhid pada satu sudut mengatakan bahawa di antara ilmu tauhid tersebut ada yang pertama dia zatiyah, kemudian yang keduanya fi'aliyah, yang ketiganya khabariyah. Yang kita pelajari ini, yang kita bahaskan sifat 20 ini, dia duduk dalam zatiyah. Pada zatiyah tadi ada pecahan lagi yang kita pelajari, iaitu nafsiyah, kan, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sebenarnya itu ada kaitan yang para ulama ilmu tauhid, terutamanya daripada garis susur ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan al-Ash'ari meletakkan bahawa menjadi panduan kita. Ada orang berkata pada kita, penting sangat ke nak berpegang pada manhaj atau mazhab tertentu ini? Kita orang awam ini tidak mampu untuk mengistimbatkan ataupun nak ambil hadis, tiba-tiba kita takwilkan hadis tersebut ataupun tafsirkan hadis tersebut mengikut yang sepatutnya. Kerana setiap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, umpamanya ilmu Al-Quran, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, kalau kita yang tafsirkan, kadang ilmu kita, akal kita ini yang dangkal, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan iktiraf daripada sudut syarak dia. Syarak mengiktiraf akal kita. Syarak mengiktiraf akal kita, salah satu syarat untuk kita memahami ataupun mendatangkan dalil bagi ilmu tauhid, dalil akli. Syarak mengiktiraf, tetapi perlu dipandukan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu hadis Nabi, supaya akal kita tadi ini yang memang luar biasa, puan-puan sekaliannya, akal manusia ini Allah jadikan sangat luar biasa. Kalau tidak, kita tengok hari ini teknologi yang berlaku di sekeliling kita, semuanya itu Allah berikan. Bezanya di antara Adam dan juga dengan malaikat dan juga iblis, apa dia? Ilmu. Allah berikan ilmu hari ini yang kita lihat teknologi mengatasi daripada logik akal kita. Kalau nas Al-Quran, As-Sunnah diketepikan, maka sifat qidam yang kedua ini, sifat qidam ini duduk dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Sifat salbiyah itu adalah menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 5 sifat. Sifat salbiyah itu menafikan sesuatu perkara ataupun sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. 5 ni. 5 perkara ini yang para ulama di kalangan mazhab al-Asy'ariyah menyusun, terutamanya Imam As-Sanusi menyusun, supaya apa? Supaya kita orang awam mudah untuk mempelajari, mudah untuk memahami dan mudah untuk mengamalkan. Para ulama menyatakan bahawa apa, tuan-tuan? Baik, mereka menyatakan bahawa di antara kita mengenal apakah tujuan matlamat kita mengenal Allah daripada al-asmaul husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahid. Umpamanya Al-Wahid. Al-Wahid ini daripada ilmu tauhid, dia bukan bilangan, tetapi diletakkan sebagai tunggal. Bila tunggal ini bererti selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada saingan dan tidak ada pergantungan. Ini di antara utamanya kita mempelajari ilmu tauhid daripada sudut al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Dengan nama Allah yang baik ini juga manusia boleh menggunakan keseluruhan 99 nama Allah ini dengan mengalun-alunkan atau menzikir-zikirkan atau menyebut-nyebut nama Allah berulang kali saat kita bertawajuh atau berdoa kepada Allah, kan? Ya Razzaq, Ya Razzaq, maha pemberi rezeki, kan? Ya Muhyi, yang maha menghidupkan. Kita boleh alunkan dalam zikir kita, boleh alunkan dalam doa kita, bertawassul dengan nama Allah tadi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan di atas namanya, dengan rahmat Allah Ta'ala mengkabulkan doa kita. Ini musim-musim peperiksaan anak-anak kita ni. Masing-masing berdoa, tolonglah Ustaz. Ustaz tak boleh tolong apa? Yang boleh tolong diri anak tu sendiri. Tetapi doa ibu tadi, kalau ibunya tawasulkan Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak boleh? Boleh. Menyebut nama-nama Allah. Daripada menyebut nama makhluk, lebih baik kita menyebut nama Allah dalam doa kita.
Ini di antara hikmah kenapakah kita mengenal Allah melalui melalui nama Allah. Kerana dengan nama Allah tadi, manusia juga mengenal manusia yang lain dengan nama. Sebut nama saya, ada saya ada nama. Sebab itu pentingnya sebagai kita ibu dan ayah perlu letakkan bubuh nama anak-anak kita dengan nama yang baik. Kalau tidak nanti bagi nama-nama yang tak berapa nak elok, sebutan itu yang menjadikan kesan pada sikap anak tadi. Nama saya tak boleh ubah lah tuan-tuan ya, puan-puan ya. Popular dah sampai ke negara seberang kan. Elok tu tapi tak berapa tepat pun, Arifin kan, Arifin. Orang panggil juga Upin Ipin juga kan, tak boleh ubah. Artinya apa? Artinya nama, bila perempuan nak letakkan nama anak kita, dua patah perkataan Melayu biasa dua patah perkataan atau satu patah supaya nama tadi tidak diubah. Ataupun Sarah, Sarah, nama Sarah, seperti nama isteri Nabi Ibrahim kan, Sarah, Siti Sarah. Nama Sarah. Mudah-mudahan akhlaknya, sifatnya, takwanya seperti isteri Nabi Ibrahim AS. Itu tujuan kita berikan nama yang baik kepada anak dan cucu kita. Tujuannya bila panggilan tadi memberikan kesan, mudah-mudahan dengan panggilan sebagai doa tadi memberikan kesan pada akhlak anak-anak kita. Begitu jugalah kita memahami bagaimanakah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk memberikan satu keselesaan keimanan, sebab bila sebut tentang beriman dengan nama Allah itu, yang beriman dengan sifat Allah dan nama Allah itu wajib. Bila wajib bagaimana? Wajib mengetahui, kemudian wajib mengimani segala sifat Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan yang boleh mencacatkan pada pandangan mata kita. Sebab Allah itu Maha Agung dan tiada naqais, tiada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah tujuannya apa? Sebab kita hamba pada Allah yang Rabbul Jalil, Rabbul Azzah, Maha Agung, Maha Kemuliaan. Itulah di antara kaedah memahami bagaimanakah kita nak beriman dengan nama-nama Allah. Dan dalam sifat qidam ini, bila sebut qidam ini, para ulama terutamanya dalam jalur ahli sunnah wal jamaah meletakkan sifat qidam ini, kalau bahasa mudahnya sedia ada. Sedia ada ini bererti tiada permulaan. Itulah di antara sifat salbiah, menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah. Bererti Allah bersifat qidam, tidak ada permulaan bagi Allah. Kadang-kadang kalau kita sebutkan dalilnya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, kita sebut Allah itu wal awwalu, terawal. Kalau ikut akal kita, terawal ni mesti ada permulaan. Bila ada permulaan, sudah pasti kita akan melakukan satu pensyirikan dalam pentakwilan, pentafsiran tersebut. Kerana para ulama secara jumhurnya menyatakan bahawa yang wal awal ini, terawal ini, daripada pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, bila bersifat qidam, sedia ada, tidak ada perlukan kepada kelahiran, tiada kelahiran. Dan Allah tidak bersifat daripada permulaan, daripada tiada kepada ada. Itu na'udzubillah, tak sama sekali layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita fahami konsep qidam ini, sejak ada tidak ada permulaan, wajib bagi Allah bersifat dengan qidam. Kita sebagai seorang muslim, mukmin, kena beriman sesungguhnya, mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tiada permulaan, tidak dilahirkan. Tidak bermula daripada tiada pada ada, ataupun ada pada tiada. Tidak ada sekali. Yang kita letakkan bahawa Allah ini wal awal, sejak azali sudah wujud. Kalau kita meletakkan Allah itu ada permulaan, bererti kita meletakkan Allah itu naqais, ada kekurangan, perlu bergantung kepada satu pihak yang menciptakan atau yang melahirkan Allah Ta'ala ini. Na'udzubillah. Bila itu berlaku, sudah pasti pencipta Allah itu juga perlukan permulaan juga. Bila dia akan jadi tasasul, berterusan, berkaitan. Maka ditutup di sini pelajari ilmu tauhid dari bersifat qidam ini, bahawa Allah lah wal awal yang azali, sejak azali tidak ada permulaan. Itu konsep kita beriman dengan ilmu tauhid daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan seluruh yang naqais, kita menghilangkan keraguan di hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sedikit pun perkara-perkara yang sama dengan makhluk. Ini sifat salbiah, tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita manusia ini berertinya dalam sifat qidam ini, bagi manusia dia ada permulaan, bagi makhluk Allah, semua makhluk Allah dia ada permulaan. Umpamanya dikisahkan dengan hadis peristiwa akhir zaman nanti,
saat Allah Subhanahu wa taala menyerukan, adakah lagi makhluk-makhluk di dunia ini yang masih lagi belum meninggal dunia? Saat itu yang tinggal siapa? Malaikat Israfil, maksud malaikat Israel yang mencabut nyawa. Tuan-tuan kasih Allah sekalian, kita mengambil sikit pengiktibaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Saat nyawa baginda dicabut daripada, roh baginda dicabut daripada tubuh jasad baginda yang sangat terlampau halus, yang malaikat Israel cabut secara halus dan perlahan, secara lemah lembut. Sebab orang yang ditarik ini, roh dia adalah kekasih Allah. Nabi sempat memikirkan bahawa, ya Allah, andai inilah perit dan sakitnya roh dicabut daripada tubuh jasad aku, alihkanlah kesakitan seluruh umat aku ini ketika saat sakarat kepada aku. Tetapi Allah tak kabulkan permintaan baginda. Tuan-tuan kasih Allah sekalian, tuan-tuan puan sekalian, berarti apa? Berarti apa juga yang berlaku saat akhir zaman nanti, ketika berlakunya Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Allah dah menyerukan seluruh dunia ini ada tak lagi makhluk. Maka malaikat Israel, ya Allah, tinggal aku dan kamu saja ya Allah, tinggal aku dan engkau saja ya Allah saat ini. Dah tak ada siapa makhluk sekalipun, baik syaitan, baik iblis, baik manusia, baik Yajuj Ma'juj, dan baik binatang dan tumbuhan, semua dah tak wujud lagi dah. Yang terakhirnya sebelum berlakunya hari kebangkitan, maka Allah mengarahkan malaikat siapa tadi? Malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Dan saat Israel mencabut nyawanya, tuan-tuan puan-puan sekalian, ikut riwayat hadis tersebut, akhir zaman, pekikan malaikat Israel sangat-sangat dahsyat. Kalau kita dengar, hancur lebur tubuh kita, mana telinga kita boleh pecah, mana yang kekuatan yang selama ini dia ditugaskan untuk cabut nyawa makhluk, rupanya perit juga dilalui oleh malaikat Israel. Artinya apa, tuan-tuan sekalian? Itulah menunjukkan kekuasaan Allah. Seluruh makhluk Allah ada permulaan, kemudian ada pengakhiran, untuk membezakan Allah dengan makhluk. Kalau tidak, makhluk itu tadi tiba-tiba tak ada permulaan, tiba-tiba dia tak perlukan permulaan, tak perlukan kelahiran, penciptaan, tapi itu perlukan kepada kematian. Dia sudah pasti dia akan bersifat seperti sifat Firaun, sombong. Firaun itu ada permulaan, itu pun tidak pernah sakit panjang hidup dia sampai akhir hayatnya, itu pun mendatangkan sifat sombong. Sifat sombong ini, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian kamu semua berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan kesombongan. Sombong inilah puan-puan sekalian yang menyebabkan iblis terkeluar daripada syurga Allah. Ini yang merisaukan kita. Merisaukan kita sebagai ahli ibadah yang rajin datang rumah Allah, rajin datang majlis ilmu, yang rajin mengajar, menyampaikan, yang rajin menadah kitab, mendengar, yang dibimbangi hati kita tu, puan-puan sekalian. Bila datang sombong walaupun hanya sekelumit sahaja di hati kita, bererti apa? Bererti ia akan mengakibatkan seluruh amalan kita mardud, tertolak. Sebab kerana sombong. Dan iblis, contoh paling besar yang Allah berikan dalam Al-Quran, diceritakan tentang iblis ini, ketika saat diarahkan oleh Allah untuk iblis menyembahkan Nabi Adam AS, tetapi iblis enggan. Menyembah Nabi Adam itu bukan bersifat pengabdian, tidak, tapi menyembah atas arahan Allah, bertujuan untuk mengagungkan Maha Suci Allah yang menjadikan ahsan takwim. Ahsan takwim, manusia, makhluk yang sebaik kejadian. Apakah bezanya manusia dengan makhluk yang lain? Kita ini, tuan-tuan perempuan sekalian, kita ini Allah berikan kelebihan dengan akalnya, kemudian dengan hatinya, kemudian ada nafsunya. Berbeza dengan yang lain, macam haiwan. Haiwan sekadar diberikan nafsu tetapi tidak perlu taklifan pada iman. Lembu, beza kita dengan lembu apa? Hati sama ada hati, nafsu ada nafsu. Beza kita apa? Iman, tanggungjawab, akal. Dia ada otak, tetapi tak sama akal dia macam manusia. Hebatnya Allah jadikan akal manusia ini, kita lihat bangunan yang seberindah ini pun kerana ilmu ia terbangun. Ini juga di antara dalil fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua dengan ahli dia, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Artinya dalam ilmu akhirat, tanyalah kelompok agamawan yang diyakini ilmunya. Kalau urusan dunia ini, jangan tanya dengan para agamawan. Nak bina bangunan ni,
serahkan pada saya. Memang siap apa? Siap tengok je lah, tak jadi. Artinya kemampuan kita terbatas dan kita perlukan di antara satu sama lain, baik agamawan, baik golongan engineer ataupun doktor ataupun seumpama dengannya. Di kalangan kita ini ada kelebihan-kelebihan Allah berikan untuk memberikan manfaat pada yang lain. Maknanya khairukum, sebaik kamu itu adalah memberikan manfaat, yang berikan manfaat pada orang lain. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, yang seterusnya apa? Kita fahami sifat kidam ini, sedia ada ini, tidak ada permulaan dan mustahil, atasnya bersifat dengan khulus. Dalam sifat kidam ini, bila tidak ada permulaan, Allah itu bersifat azali. Kalau kita menyatakan Allah itu bersifat ada permulaan, bahawa kita telah memberikan satu tohmahan, memberikan satu andaian bahawa Allah itu bersifat khulus, ada perkara baru, dilahirkan. Bila dilahirkan berarti Allah sama taraf dengan kita makhluk. Sebab kita dilahirkan, ada tak manusia yang dilahirkan luar biasa? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada kan? Nabi Adam, Nabi Isa AS, itu Allah memberikan satu ibrah terbesar buat kita, membuktikan Allah itu maha agung, Allah maha hebat. Tanpa bapa, Allah berkuasa untuk mentakdirkan Maryam alaihissalam untuk mengandungkan Nabi Isa alaihissalam dan kemudian melahirkan dengan baik. Dan kelebihan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa apa dia? Antara bayi yang boleh berkata-kata, menolak hujah-hujah tohmahan daripada golongan-golongan Bani Israel. Itu kehebatan Allah berikan. Kerana Nabi Isa ini pattern dia rahsia besar, penutup ketika hari Ba'as, kebangkitan nanti. Ini berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu perkara ini di dalam pengetahuan dan rahsia Allah. Tujuan kita, kita sibuk hari ini nak menanti kedatangan Imam Mahdi. Dari Ahlussunnah wal Jamaah, wajib kita beriman dengan kehadiran Imam Mahdi, tapi tidak wajib untuk taksub. Kerana kita bimbang puan-puan sekalian, umpamalah perumpamaan kita buat zaman Fir'aun, ketika itu ada Nabi Musa AS. Nabi Musa ada diutuskan Allah bersama Nabi Harun untuk menarik berdakwah pada Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk mengabdikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel, kisah Fir'aun Allah rakamkan pada awal-awal surah Al-Baqarah. Kenapa? Untuk menjadi peringatan kepada kita. Hari ini dah 130 hari lebih bumi Gaza, bumi Gaza digempur habis-habisan. Ini yang menjadi kesedihan pada kita. Tetapi di manakah kemampuan umat Islam yang ada 2 bilion ini? Kenapa tidak mampu untuk membantu 2.4 juta penduduk Gaza? Mana suara kita? Ini yang menginsafkan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa terus istiqamah mendoakan saudara-saudara seagama kita yang berada di bumi Gaza hari ini. Rafah dah diserang, artinya pertahanan terakhir umat Islam di Gaza. Terus berdoa puan-puan sekalian, jangan sampai kita terlupa untuk doakan sahabat-sahabat dan saudara kita yang berada di bumi Gaza tersebut. Dalam memahami kaedah ini, yang bila dalilnya tentang wal awal wal akhir, Allah nyatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid ini, kalau ditanya pada kita puan-puan sekalian, umpamanya wal awal wal akhir ini apa? Ini dalil menyatakan bahawa Allah tidak berhajatkan kepada permulaan. Al-awwal ini mana? Azali. Ini yang perlu ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama ilmu tauhid usuluddin dengan cara tafsiran yang tepat. Kalau ikutkan akal kita, awal sudah pasti awal ini ada permulaan. Manusia, akal kita mengatakan bahawa manusia ini awalnya dilahirkan, dia bertiada. Tetapi bagi Allah mustahil, sifat naqais itu perlu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kidam ini menjelaskan kepada kita, jika Allah tidak bersifat dengan kidam, maka dia bersifat dengan khudus, baharu. Sama macam manusia. Bila Allah ini baharu, bila Allah ni baharu, kita sama juga macam makhluk yang lain, kita baharu daripada tiada kepada ada. Di atas kasih sayang ibu dan ayah kita, maka lahirnya kita. Maka syukurilah, itulah di antara suruhan syariat, kita perlu mentaati ibu dan ayah kita di atas pengorbanan ibu kita yang membawa kita selama 9 bulan 10 hari dalam rahim dan perutnya, ke hulur ke hilir. Kerana orang yang mengandung itu perempuan sekalian, kalau dia meninggal dunia, dia bersalin meninggal dunia, maka dapat
syahid dunia si Allah Subhanahu Wa Taala. Syahid inilah menjadi impian ramai manusia yang beriman. Sebab syahid ini antara kelebihannya terbebas daripada perhitungan yang lama di mahsyar nanti. Tiada apa? Tiada seksaan api neraka. Itu kelebihan orang syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Yang kita bersangka, kita mengatakan bahawa orang-orang yang terkorban jalan-jalan Allah ini mati. Tak. Bal ahya, mereka bahkan masih hidup lagi. Hidup bagaimana? Tafsiran dia hidup, rohnya hidup. Walakin la tashurun, dan mereka terus hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan rezeki lagi di sisinya. Itu kelebihan orang yang syahid. Dan kalimah-kalimah yang dikatakan oleh umat Islam di Gaza, perjalanan terakhir kami, benteng terakhir kami adalah bumi Rafah. Kalau Rafah ini dah dihancurkan juga macam tempat yang lain, di Gaza yang lain, maka yang terakhir harapan kami apa dia? Adalah syahid si Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tentera Zion takut sangat berhadapan dengan tentera Hamas? Sebab apa? Sebab mereka matlamat dunia. Bila tentera pejuang Hamas ini, Brigade Izzuddin Al-Qassam, matlamat akhirat. Mereka lebih sukakan pada syahid. Bila syahid ini datang, berarti kita sebagai Muslim juga berimpian untuk syahid. Antara jalan syahid kita, hadirlah ke majlis ilmu. Kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan kasih Allah sekalian, bila kita mengatakan Allah itu perlukan perkelahiran, dia menyamai dengan sifat naqais, kekurangan bagi Allah, sama dengan makhluk dia. Jika Allah baharu ada, maka dia memerlukan pencipta untuk menjadikannya. Ia mustahil kerana akan membawa kepada pertama daur, iaitu berpusing-pusing lalu kembali kepada asal. Yang pertama. Yang kedua, tasalsul, bersambung-sambung terus menerus tanpa kesudahan. Maknanya apa? Bila kita mengatakan Allah bersifat baharu, Allah bersifat dengan perlukan permulaan, iaitu daripada tiada kepada ada, maka Allah bergantung pada pandangan mata kita, pada pandangan akal kita. Allah itu bergantung dengan satu lagi kuasa yang menjadikannya, kan? Khalaqas samawati wal ard, khalaqas samawati wal ard, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Al-khalqu, okey, khalq, menjadikan. Bila dia tak ada tadi, dia perlukan pencipta. Kalau Allah perlukan pencipta, maka pencipta tadi pun perlukan pencipta dia. Dia akan berpusing-pusing. Akhirnya pimai-pimai tangtu juga tak pergi mana. Ini penting kita memahami baqa Allah Subhanahu, kidam Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak sama dengan kidam makhluk. Bila kidam ini tidak sama dengan kidam makhluk, berarti kita telah mengangkat, mengkuduskan, mensucikan Allah daripada pensyirikan. Inilah yang perlu kita imani dalam jiwa kita setiap saat, setiap ketika. Allah ada memerhatikan diri kita ini, baik kita bersama dengan manusia ataupun kita duduk bersendirian di belakang manusia, maka jagalah pandangan Allah pada kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita faham bahawa bila bahaskan tentang sifat 20 ini, dia tentang sifat yang disusun oleh ulama-ulama ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah, bertujuan supaya tidak ada pertindihan. Ini bawah zatiyah. Bila zatiyah ini dia ada berlawanan, maka lawannya macam wujud ada, mustahil Allah bersifat tiada, maka adamun. Maka Allah hanya bersifat yang pada yang wajib, iaitu sifat yang 20. Dan sifat berlawanan ini kita kena nafikan daripada dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlainan dengan fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang fi'liyah bagaimana? Antaranya yuhyi, maha menghidupkan, maka tak mustahil bagi Allah. Wa yumit, maha mematikan. Ini bukan sifat mustahil. Dia di bawah fi'liyah. Yang tadi zatiyah sifat 20, lepas tu ada fi'liyah ini Allah bersifat maha menghidupkan, maha mematikan. Yang ini bukan naqais. Sifat ini boleh bergandingan. Berbeza dengan yang ketiga, khabariyah. Khabariyah itu nanti kita bahaskan kemudian insya-Allah. Bila tasalsul ini, yang kedua itu, kita menafikan juga dalam hati kita Allah tidak perlukan pergantungan harap pada sesiapa. Kita sembah Allah Ta'ala ke, kita engkar dengan perintah Allah ke, tetap tidak menjatuhkan atau mengangkat martabat atau darjat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kefahaman yang perlu diterapkan jiwa kita. Puan-puan sekalian, kenapa perlu kukuh dalam jiwa kita? Supaya bila ada datang dakwi daripada golongan-golongan ajar sesat, sebab tu perlunya kita
berpegang pada dustur-dustur, dasar-dasar atau manhaj ataupun mazhab-mazhab yang telah diiktiraf secara jumhur dia, supaya tidak ada pentakwilan daripada pemikiran kita yang ajaran amma, AMMA. Dia menyatakan apa? Allah Muhammad, Muhammad itu Allah. Daripada ahli sunnah wal jamaah, logik akal tak kena langsung. Bagaimana dia boleh menyamakan Allah standard dengan Muhammad itu? Sebab Muhammad itu makhluk. Mana mungkin Nabi Muhammad makhluk itu yang telah wafat disembah sebagai Tuhan? Saya tidak menyembah Nabi Muhammad, saya beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab itulah di antara tanggungjawab tuntutan seorang Muslim ahli sunnah wal jamaah beriman, mengimani para anbiya. Bukan kita menyembah anbiya. Yang iblis tadi diarah sembah Nabi Adam, bukan menyembah Nabi Adam, tetapi sebagai penghormatan, mengagungkan Allah, menjadikan manusia yang sangat-sangat sempurna takwim pada pandangan makhluk. Itu kelebihan Allah berikan kepada manusia ini. Tetapi bagaimana kalau kita fahami konsep kidam dengan betul, dakwa-dakwi berlaku, sedangkan saat ketika mana, kenapakah Fir'aun itu dia boleh mengaku sebagai Tuhan? Fir'aun mengaku Tuhan. Ketika dia mengaku Tuhan itu, iblis duduk sebelah. Aun, tak pernah aku mengaku Tuhan. Aun, berani sungguh engkau. Bayangkan iblis. Sebab iblis pernah melihat Allah. Iblis pernah duduk di syurga, pernah melawan Allah. Maka dia kenal, engkau ni Fir'aun tak pernah jumpa Allah, berani-berani engkau mengaku Tuhan, berani-berani engkau mengaku sebagai penguasa dunia ini, sedangkan engkau adalah manusia yang biasa yang aku goda pun. Ini berarti apa, puan-puan sekalian? Berarti kita dalam sifat kita memahami konsep tentang sifat kidam ini, jangan ada satu pemikiran, satu keraguan dalam diri kita. Kalau Allah tak dilahirkan, habis siapa yang jadikan? Datang dah tu, itu kena buang tu. Kalau kita dapat buang, kita mengimani dengan mengkuduskan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menolak apa juga perkara naqais yang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kuat iman kita untuk pertahankan daripada godaan-godaan tertentu. Perempuan kasih Allah sekalian, godaan-godaan ke atas iman ini bukan sekadar daripada iblis sahaja, bahkan digoda dunia. Ada orang tergadai iman dia kerana dunia, ada orang tergadai ilmunya kerana dunia juga, ada orang tergadai segala-galanya akhiratnya kerana dunia juga. Itu semua perlu ditangani dengan kefahaman ilmu. Mana mungkin kalau kita tidak mempelajari ilmu ini, ilmu tauhid ini, dan masih lagi ada percanggahan, tak perlu belajar sifat 20, sebab itu hanya rekaan para ulama. Kita orang awam sahaja, puan-puan sekalian, yang ada sifat 20 ini pun dia terpesong jauh dah. Mengaku pula sebagai Tuhan Harun, mengaku pula sebagai Rasul Melayu. Allahu Rabbi, penat, sangat penat. Kesannya apa, puan-puan sekalian? Kesannya kita yang cuba pertahankan keyakinan kita ini, kalaulah kelompok itu nanti datang pada kita, dia minang anak kita pula, apa kita? Pengikut Syiah. Apa cerita? Pengikut Rasul Melayu. Apa cerita? Pengikut Tuhan Harun. Tak pening kita. Baik, inilah Islam mengiktiraf bahawa orang-orang yang beriman, pasangannya orang-orang yang beriman. Kita beranggapan bahawa cukuplah sekadar Islam. Cukup tak? Tak cukup. Sebab hadis Nabi yang sangat masyhur dan sahih, umat aku akan terpecah kepada 73. Ketika saya dahulu masa belajar, iya ke 73? Tak terfikir lagi tahun 2000 kan, macam 73 pula semua umat Islam. Dan kita lalui kehidupan, baru kenal, golongan Mu'tazilah pernah memegang kuasa zaman Abbasiyah. Siapa mangsa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Ulama muktabar itu dipenjarakan. Kenapa? Kerana enggan mengakui Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Imam Ahmad berhujah Al-Quran itu kalam Allah. Bila seseorang itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, daripada sudut syarak dia telah kufur kepada Allah, menyamakan kalam Allah dengan makhluk. Mana mungkin kalam Allah itu sama standard dengan makhluk? Berarti kalau Al-Quran itu makhluk, Al-Quran akan ada kematian. Mana mungkin otak kita
Maknanya bila kalamullah ini, Al-Quran bersifat, Al-Quran itu adalah kalamullah, bererti kita mengambil Al-Quran tadi sebagai panduan, the way of life. Bila sebagai panduan kita, apa juga yang dibahaskan oleh para ulama, terutamanya ilmu tauhid, ilmu syariah iaitu fiqh, dan juga ilmu akhlak, tasawuf, ada kaitan di antara satu sama lain, supaya akhirnya nanti kita akan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita redha akan apa juga Allah takdirkan pada kita, dan Allah meredai diri kita sepanjang kita menjadi makhluk. Ini tujuan matlamat beragama. Sebab akhirnya tuan-tuan puan sekalian, bila kita tahu konsep wanita ini umpamanya, kalau cerita wanita perempuan takkan habis. Lelaki, jangan kata lelaki yang tak normal, lelaki normal insya-Allah dia ada keinginan dia. Kena faham konsep. Kenapa? Masa cinta dulu engkaulah bulan, kalau tak terima sanggup terjun bangunan, kan? Dia sanggup buat macam-macam, dah dapat buat bodoh je, kan? Kenapa? Itu normal. Sebab lelaki ini dia ada hormon tersendiri, macam wanita lah, kan? Ada kitaran haid dia. Maknanya dalam keadaan itu pun keinginan nafsu inilah yang Allah berikan unik manusia ini, ada nafsu. Nafsu tadi perlu dipandukan dengan hati. Hati tadi perlu pandukan dengan iman. Maka dengan akal yang waras, maka dia ditaklifkan tanggungjawab untuk beriman, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita faham konsep sifat kidam ini, insya-Allah kita mampu meletakkan sesungguhnya tiada sesuatu pun yang boleh mendatangkan was-was, keraguan dalam diri kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman dengan Allah kerana Allah Maha Agung, tak sama taraf sikit pun dengan makhluk yang lain. Itulah di antara perkara yang perlu tanamkan diri kita, supaya skema-skema agama mereka datang mengatakan bahawa inilah ajaran yang baharu, kita bertolak dengan keyakinan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ajaran sesat yang ada dekat Malaysia ini pun banyak, bukan sikit, ratusan. Bagaimana cakap sesat? Sebab mereka hanya menggunakan, sebab di antara modus operandi yang digunakan oleh ajaran sesat ini, mereka menggunakan agama. Sebab ketua dia, khalifah dia nak disokong ataupun nak disponsor hidup dia. Dia menjanjikan syurga. Perempuan nak masuk syurga cepat tak? Laburkan pada saya 100,000. Saya jamin masuk syurga. Memang masuk syurga. Syurga sengsara dia. Artinya apa juga berkaitan agama, dia akan manipulasi. Kalau perempuan terlibat dengan NGO, silakan. NGO kebajikan ke kebaikan apapun, memberikan manfaat, tetapi jangan sampai tahap kita melakukan satu perkara yang memang agama pun laknat kita pada pecah amanah. Pecah amanah perempuan sekalian mudah je nak buat. Dia mengutip dana awam, kemudian dia pusingkan untuk daripada matlamat asal dia. Saya berpandangan, saya buat satu NGO saya, NGO Al-Arif, untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang susah, membantu saudara di Palestin umpamanya. Saya pun buat. Tetapi kena ada takwa di hati kita. Memang 30% itu boleh digunakan untuk pengurusan, bukan untuk pelaburan, pengurusan. Ambil dana tadi untuk menggerakkan kita punya NGO. Kerana inilah yang akan jadi godaan pada kita. Manusia mutakhir ini, perempuan sekalian, yang paling bahaya hingga cabut nyawa apa dia? Duit. Beriman dengan duit cukup luar biasa sekarang ni. Duit, gelap mata. Baik ada kopiah tak ada kopiah, memang gelap mata. Duit. Duit inilah kenapa menjadi begitu. Kerana bila tak faham konsep tentang sifat 20 ini, bahawa apa yang dia buat Allah akan hitung satu persatu. Inilah perkara yang Rasulullah tunjukkan pada kita. Sebab baginda sebelum diangkat sebagai Rasul, baginda adalah golongan jutawan di Mekah. Sebab dia khabarkan 1/3 harta penduduk bumi Mekah itu milik Khadijah Al-Khuwailid, dan baginda mengadakan perusahaan dengan Khadijah sehingga berkahwin. Maka kekayaan luar biasa baginda ini, yang sangat luar biasa, dan akhirnya setiap harta yang dapat saat Nabi menjadi Rasul, Nabi cepat habis belanjakan. Tak ada simpan kat rumah. Agak-agak boleh perempuan tak simpan bekalan kat rumah, tak simpan beras boleh. Kita setiap hari beli kat kedai, beli beras sekilo kan. Beras dah mahal ya. Maknanya kita punya iman pun goyang lagi. Kalau katalah tak adalah air jenama-jenama apa Spritzer ni, tak ada. Apa nak minum air apa?
tak ada kowe, tak ada kuku. Nak minum air apa? Air paip. Mau kembung masuk uat. Itu Allah berikan akal kita yang luar biasa, bina teknologi. Dengan teknologi tadi tujuannya apa? Untuk kembali beriman pada Allah, bahawa Allah menjadikan sesuatu itu tidak sia-sia. Adakah umat terdahulu, kaum Sabah, kaum Ad, kaum Samud, ketinggalan zaman? Tidak. Adakah antara doktrin Darwin mengatakan bahawa manusia berasal daripada monyet? Betul? Ya. Yang monyet dia je. Kita bukan monyet. Kita manusia. Mana mungkin ada dari monyet nak jadi manusia? Allah jadikan monyet itu hampir-hampir macam kita, kerana ada hikmah dia. Kita bayangkan guna logik akal kita. Tengok kereta cukup. Tengok kereta cukup. Kereta apa? Apa ada kat jalan tu? Kancil aja. Kancil dah pupus dah, tak main lagi. Okey, rusa pun dah tak ada dah. Mana haiwan tadi Allah jadikan ada ibrah, pengajaran buat manusia, ambil kebaikan daripadanya. Kapal terbang. Zaman Nabi ada tak kapal terbang? Tak ada. Nabi Isra Mi'raj naik buraq. Tak naik kapal terbang. Naik kapal terbang tak sampai pun. Sampai Gaza je lah, Baitul Maqdis je. Tak sampai naik ke Mi'raj. Artinya semua itu adalah keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara yang boleh terima logik akal, ada perkara tak boleh terima logik akal kita. Tetapi Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Mana keyakinan Rasulullah dan keyakinan yang paling luar biasa, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq yakin, yang Nabi ceritakan kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu, malam tadi aku dah Isra wa Mi'raj daripada bumi Mekah ini, daripada Baitul Haram ke Baitul Muqaddas, kemudian aku naik ke langit sebagai gambaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat naik Mi'raj, tujuannya untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu hadiah yang cukup luar biasa kepada baginda, untuk menghiburkan baginda yang sedang melalui tahun kesedihan, amul khuzni. Tahun kesedihan sebab apa? Sebab kehilangan orang yang paling kuat menyokong baginda. Siapa? Abu Talib, bapa saudaranya, walaupun tidak beriman tetapi membantu dakwah baginda. Yang kedua, siapa dia? Khadijah Al-Khuwailid. Perempuan sekalian, ni fitrah seorang lelaki. Kalau dia kehilangan isteri, tak tentu hala hidup dia. Percayalah, suami kita ni sayang kita. Suami kita sangat sayang. Jagalah, syukurilah. Tapi satu je, jangan lawan. Kalau lawan dia akan fed up. Tak apalah, perangai dia buruk mana sekalipun, itulah gambaran kita saling melengkapi. Kadang-kadang perangai dia macam Fir'aun juga kan. Bersabar. Seburuk-buruk dia pun itulah insan yang sanggup terima kita, yang sanggup kongsi semuanya. Mak kita pun tak kongsi semua. Ni suami kongsi semuanya. Itu Allah jadikan, Allah takdirkan bila suami kita. Sebab apa? Untuk menciptakan jalan kebahagiaan ke syurga nanti. Allah takdirkan seorang lelaki ini sebagai ketua kita untuk bantu kita. Walaupun dia lebih teruk di Fir'aun tu, kita bersabar. Asiyah boleh masuk syurga. Suami Fir'aun, suami perempuan bukan Fir'aun. Bukan. Cuma Firdaus je suami perempuan. Bukan Fir'aun. Percayalah. Apa yang Allah takdirkan, terima dengan hati terbuka. Kerana apa yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga adalah asam garam yang cukup mahal. Orang yang berkahwin, dia tahu tentang kehidupan berumah tangga. Sebab tu sebagai seorang ahli motivator, nak cerita tentang rumah tangga, dia tak berkahwin, tak payah. Sebab tak tahu jalannya. Yang sibuk mutakhir ini, influencer, baru kahwin 2-3 tahun, tips kebahagiaan rumah tangga. Mak ayah kita 20 tahun diam saja. Tanya apa rahsia mak ni dengan ayah bahagia ya? Satu je, apa dia? Sabar. Sabar inilah di antara sifat ulul azmi para rasul yang Allah Ta'ala angkat. Sabar. Ustaz senang cakap sabar Ustaz. Ustaz tak hadapi, kami yang hadapi. Sabar. Sabar ini, sabar. Sabar inilah Allah angkat derajat Nabi Muhammad bila kita memahami konsep bahawa konsep sifat 20 tadi. Okey, perempuan sekalian, yang seterusnya apa kaitan wujud dengan sifat kidam? Wujud itu sebagai sifat nafsiyah Allah Subhanahu Wa Taala.
satu sifat yang tidak boleh kita nafikan dan kita imani dengan penuh keyakinan, tiada sedikit pun keraguan, secara jazam kukuhnya kita meyakini Allah itu wujud, tidak perlukan kepada permulaan. Mana wujud Allah tadi tidak perlukan kepada permulaan dan pengakhiran. Maka sifat wujud dengan qidam ini ada kaitan. Inilah kehebatan para ulama terdahulu. Mereka menyusun ilmu tauhid cukup luar biasa. Tiba-tiba datang kita yang akhir zaman ni, tak belajar di mana-mana, tertibai dorang pula. Allah Rabbi, perempuan, kalau banyak perkara guna logik akal, penat. Umpamanya ada satu isu yang berlaku, satu isu yang berlaku baru-baru ni, viral di negara seberang kita. Seorang lelaki berhajat kepada seorang wanita jiran dia. Bila berhajat pada jiran dia, dia pun masuk Minang. Rupanya cinta ditolak. Perempuan pernah cinta tak? Pernah rasa tolak tak? Pedih tak pedih? Pedih. Laki tadi tak puas hati. Kenapakah ditolak cintanya, lamarannya? Bila ditolak, dendam. Pada satu malam, baru-baru ni je berlaku, dia datang ke rumah tersebut, jiran dia, malam-malam hari, tengah tidur semua, dia rogol perempuan yang cinta tadi, maknya pun rogol, dan dalam tu ada 5 orang, 5-5 semua dibunuh. Bayangkan, mati 5-5. Rupanya mereka mengamalkan hukum adat. Bila berlaku sesuatu musibah, maka ketua kampung akan putuskan dengan masyarakat. Diputuskan rumah pembunuh tadi, keluarga pembunuh tadi wajib tinggalkan kampung, pindah tempat lain, dan rumahnya mestilah dirobohkan. Bayangkan perempuan, tiba-tibalah anak kita, na'udzubillah lah, contoh, Allah uji pada penyakit dadah, dia pergi rogol kambing kat ujung sana, tuan kambing tak puas hati, kita dihalau di kampung, diroboh rumah kita, apa berlaku? Mesti tak adil. Yang buat anak tadi, kenapa hukum keluarga dia? Di syariat meletakkan bahawa keadilan meletakkan pada tempat dia. Maka dah dirobohkanlah rumah pembunuh tadi, dan family terpaksalah pindah. Tanya apa jadi pada tanah tadi? Tunggulah kemudian cerita. Dan kemudian takut pada bayang-bayang, takut perkara-perkara macam sial suwe berlaku, maka rumah mangsa pun akan dirobohkan lepas 40 hari atau 1 hari kematian dia. Roboh juga perempuan. Betul indahnya hukum Allah Ta'ala, meletakkan haknya pada tempatnya. Sebab itu ada waris lagi yang akan mewarisi harta tersebut, ada faraid. Itu contoh dia. Contoh yang berlaku ini kita bimbangi. Sebab kita tidak semua perkara boleh guna logik akal. Kalau semua logik akal, kita sendiri pun akan terjun laut, kan? Allah hasil uji kita je. Susah je ikut hidup ni, susah je, hasil hilang je harta kita. Akhirnya kita buat keputusan terjun laut. Ingat terjun laut, mati punya pergi mana-mana, ujung selamat ujung sana. Okey. Artinya semua perkara berkaitan kita pelajari tentang wujud qidam ini ada kaitan untuk mengukuhkan secara jazam Allah itu wujud, dan Allah tidak bertempat. Setiap masa dan ketika Allah memandang kita, maka kita jagalah yang paling utama, pandangan Allah di mana? Di hati kita. Muka tak handsome pun tak apa, jangan frust. Perempuan tak payahlah cantik ni nak bunuh, kan? Pandangan seorang ulama kata apa? Kita sibuk untuk mencantikkan muka kita, akhirnya kerepot juga. Yang cantikkan kita apa? Agama. Yang mencantikkan seorang wanita itu apa? Agama. Indahnya wanita itu kena agama, dan dia boleh jaga. Hati-hati perempuannya. Sebab mutakhir ini yang paling membimbangkan adalah dunia media sosial. Ada kalangan-kalangan wanita, isteri orang, dia melayan pula lelaki lain. Mula tanya kerja, lama-lama buat kerja lain. Ini bahaya. Baru ni kan satu perbicaraan yang berlaku di mahkamah, saksi yang ke-9 kata bahawa saya rasa berdosa kerana melayan Ustaz Abid. Dia layan rupanya. Dia saksi, baru pecah rahsia, dia layan. Banyak tak berlaku? Banyak berlaku. Sebab itu perempuan sekalian, nak melayan lelaki lain atas pengetahuan suami lah. Mula dia kata, hai sayang, buat buaya gitu kan. Kita jumpa buaya, macam mana bunyi buaya? Tak ada bunyi kan buaya. Bunyi dia, hai sayang je lah. Dengan kalimah hai sayang itu, dia boleh meluluhkan hati seorang wanita isteri orang. Dengan kalimah perempuan respon,
mesej tadi, dia akan membunga-bungakan hati lelaki tadi. Maka bermulalah kisah-kisah gelap dalam hidup. Berhati-hati. Syariat menjaga sebab apa? Sebab ada mudarat. Kenapa wanita itu perlu tutup aurat? Ada pula dakwaan kata apa? Tak ada pun ayat Quran kena pakai tudung. Memang tak tulis bertudung. Surah An-Nur jelas, tutup seluruh tubuh. Kan seluruh tubuh itu adalah satu tarikan. Kalaulah Allah itu mewajibkan solat dan boleh campur pula antara lelaki dan perempuan dalam satu saf, saya nak duduk sebelah jemaah yang comel, kan? Sebab apa? Tarikan. Dan sebaik-baik tempat wanita untuk beribadah di mana? Di rumah. Sebab supaya tidak jadi fitnah pada kita. Dan makmum itu pun Allah letakkan wanita di belakang sebab apa? Bukan penghinaan. Selayaknya Allah letakkan supaya lelaki tidak cenderung nafsu dia. Perempuan sekalian, imanlah yang menjaga kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang maksiat, dan memahami ilmu tauhid pokok asasnya supaya kita tidak jauh ataupun tidak tersasar ataupun tidak terjebak dengan perkara maksiat. Solat itu, as-solat imaduddin, solat itu tiang agama, tanha anil fahsya' wal munkar. Solat itu juga matlamatnya untuk mencegah diri kita daripada melakukan fahsya' yang buruk dan perkara yang mungkar. Itu matlamat solat. Selagi mana kita bersolat tetapi masih lagi buat kejahatan, artinya solat kita lagi tidak sempurna, perlu diperbaiki lagi dan lagi. Kenapakah Allah syariatkan sehari 5 kali? Kerana untuk antaranya hikmah falsafah tasyri'nya untuk mensyukuri nikmat Allah. Sebab nikmat Allah tidak pernah putus. Kalau kita tak solat subuh, Allah tarik satu waktu, subuh tak solat, mata kanan buta, agak macam mana perempuan? Penuh surau ni waktu subuh, tak payah panggil alif satar, penuh sampai ke jalan sana. Tak subuh buta, tak zuhur buta dua-dua, agak macam mana? Pitam kita. Tapi Allah kasihkan, sayangkan kita dengan sifat wujud dan kidam Allah ini, tetap meletakkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu semua ada untuk makhluknya di dunia ini, baik dia beriman ataupun dia kufur. Ini faham? Kadang kita tanya, kenapa ustaz ya, kita beriman, solat jaga, zakat bayar, tapi susah lagi hidup. Orang tak beriman, tak solat langsung, tak beriman langsung pun buat syirik, tapi kaya raya. Jangan lupa, itu adalah istidraj, sebagai satu ujian yang itu nanti Allah mudahlah untuk lemparkan terus ke neraka. Tak payah dakwah-dakwi dah. Sebab saat itu kita yang beriman inilah yang akan bersusah-susah di dunia ini supaya kita bermudah-mudah di akhirat nanti. Dan ada kata bahawa takkan semua hukum masuk neraka. Tidak. Panduan sahaja kepada kita. Amalan ini berlaku seperti ini, jadi orang maksiat, jadi orang asi yang melazimi maksiat, maka dia akan tempatnya di mana? Dalam api neraka. Dan mereka yang taat pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah dengan izin dan rahmat Allah masuk syurga. Itu pun masih lagi ada tingkatan-tingkatan dia, level yang berbeza. Yang kita nak yang tertinggi. Maka kita faham konsep sebagai seorang Muslim, bukan menghukum, sebagai panduan pada kita. Kerana kalau satu itu perkara, umpamanya doktrin kata tak ada pun satu ayat mengatakan bahawa wajib bertudung, kalau itu dibiarkan akan memberikan satu kefasadan, kerosakan pada umat yang lain. Betul lah kata dia, mana ada ayat bertudung? Memang tak ada. Sebab bulan Ramadan tak nak tadarus, lepas tu bulan Ramadan tak nak belajar kitab tafsir. Artinya bila dia tidak mempelajari Al-Quran, ikut disiplinnya, memanglah akan menyebabkan akal dia jadi liberal. Bila liberal agama ini yang paling bahaya. Liberal memahami itu, liberal ini fahaman dia berbeza-beza. Daripada ahli psikologi, fahaman yang lain, ahli agamawan, fahaman yang lain. Bila melibatkan liberal dengan agama, akan menyebabkan fahaman yang songsang, bimbang. Bila datang songsang fahaman ini, akan mengakibatkan perkara yang haram akan dihalalkan, perkara yang halal akan diharamkan sebaliknya. Na'udzubillah. Sebab kita ini manusia, kita tidak mampu perempuan sekalian untuk menghukum seorang itu. Adakah dia confirm di mata kita ahli maksiat? Tahu dah ni, simpulan ni dia paling banyak buat maksiat, iaitu dialah yang pecah rumah, dialah yang kacau janda orang, dialah kacau anak dara orang. Tahu dah confirm ke neraka? Tak boleh selagi mana tak sampai ke penghujung akhirnya.
Bimbang-bimbang Pak Imam yang hari-hari istiqamah, dia pula ke neraka dulu. Sebab bimbang-bimbang, na'udzubillah. Sebab masalah hati. Sebab dunia ini puan-puan sekalian adalah ujian Allah berikan kepada kita bila kita kuasai dengan ilmu tauhid, meletakkan Allah itu wujud, dan kewujudan Allah ini penuh dengan kesempurnaan, keagungan, dan tersingkir daripada perkara-perkara yang naqais, kekurangan. Kerana kekurangan ini tadi boleh menyebabkan akidah kita rapuh, goyang dan sebagainya. Bila faham konsep tentang wujud dan qidam, insya-Allah kita yakin dua sifat ini meletakkan kaedah sasaran kita. Kita beribadah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita saat Allahu Akbar, Allah Maha Agung itu datang meresap dalam jiwa kita, yang akhirnya solat tadi akan membentuk keadaan hati kita dan akhlak kita. Ini konsep yang kita faham. Kita ta'abud ilallah dengan kita memahami konsep ihsan. Kita saat Allahu Akbar, kita yakin kita ibarat kita seperti nampak Allah Ta'ala. Kalau tidak pun paling kurang Allah memang melihat kita. Maka kita akan diawasi. Kenapa dalam solat 5 waktu kita boleh jaga perkara yang membatalkan solat? Kenapa di luar solat kita tak mampu jaga larangan Allah? Allah kata jangan mengumpat, jangan mengumpat. Tak ada, sedap. Kenapa? Allah kata jangan apa lagi? Jangan apa yang lain? Allah katakan bahawa dalam apa? Humazah, iaitu mengumpat ataupun mengeji, ataupun Allah cegah jangan dedah aurat, tetap buat juga. Kenapa? Kerana masalah diri kita. Kita ada pilihan, tak ada pilihan? Manusia ini ada pilihan antara baik ataupun jahat. Kita pilih je. Allah datangkan setiap orang itu ada mumayyiz, tahu bezakan di antara perkara baik dan buruk. Kemudian datangnya taklif, iaitu baligh. Dan mumayyiz, kemudian datang taklif, baligh. Dan cukup dua ini, maka kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kita laksanakan. Puan-puan sekalian, untuk akhirnya insya-Allah, untuk akhirnya sifat wujud yang kita pelajari yang lepas, kita meletakkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini yang maha agung, dan tiada siapa pun yang mampu untuk menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, bermulaan daripada azali, dan Allah akan abadi. Azali dan abadi dikombinkan dengan sifat qidam, iaitu sedia ada, tak perlukan kelahiran. Bila tidak perlukan kelahiran, berarti Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha agung, yang sedikit pun tidak memberikan kekurangannya dan tidak memerlukan kepada pertolongan kita. Artinya apa? Artinya berhati-hatilah ketika nak memberikan satu pendapat, pandangan, dan berhati-hati jugalah dalam apa juga keadaan, sebab Allah sentiasa menilai diri kita, dan Allah akan melihat pada sangkaan hambanya padanya. Kalau itulah sangka kita, itulah sangkaan kita. Maknanya kita menjaga sungguh-sungguh apa juga berkaitan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya meletakkan sifat ketiga nanti, baqa, iaitu sifat kekal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya sifat-sifat ini meresap dalam jiwa kita. Sebab kita nak berhadapan dengan Ramadan bulan depan, tak lama dah. Nak bulan depan dah Ramadan, tak lama. Bila dah Ramadan, artinya supaya datangnya Ramadan nanti kita mengambil kesungguhan, mengambil kekuatan dengan keberkatan bulan Ramadan yang Allah jadikan bulan itu khusus untuk umat Muhammad beribadah bersungguh-sungguh, dan Allah lipat kali gandakan setiap amalan yang kita buat, baik sunat menyamai dengan yang fardu. Yang fardu itu berganda-ganda amalan tersebut. Mengambil kesempatan tersebut bagi kaum-kaum ibu yang masih qada, belum qada bulan Ramadan lepas, tolong usahakan, jangan dibiarkan. Pastikan anak-anak dara kita di luar sana pun tolong usahakan qada sampai selesai. Jangan memudahkan hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia pun wajib dibayar, apatah lagi hutang dengan Allah, perlu diusahakan. Maka kita yakin saat kita melakukan ibadah puasa nanti, kita yakin Allah lah yang memberikan segala-gala penilaian buat kita. Sebab di antara amalan-amalan anak Adam ini yang luar biasa, apa dia? Puasa. Depan manusia terlebih puasa. Belakang manusia kita pun berpuasa. Punya depan manusia nak tunjuk puasa tu letih lain macam kan, muka penat je kan, muka 20 sen ni. Belakang manusia mudah-mudahan 20 sen tadi bertahan.
Kadang-kadang orang depan kita puasa, tiba-tiba selip kat gigi dia ada nampak beras, nampak nasi. Ini menggambarkan ketakwaan akan lahir bila ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu jazam, tak ada sedikit keraguan dan goyah sekalipun. Ini berarti puan-puan sekalian, kita meletakkan sesungguhnya mempelajari ilmu tauhid adalah satu yang utama, dasar yang utama. Walaupun keadaannya kadang-kadang membosankan, tapi inilah satu kaedah yang terbaik supaya amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang kita beramal nanti menghadapi Ramadan, mudah-mudahan Allah angkat darjat asbab amalan puasa kita. Allah berikan kekuatan iman kita untuk berhadapan lagi 11 bulan menghadapi godaan iblis dan syaitan. Itulah hadiah Allah kepada kita umat Muhammad. Di samping melipat kali gandakan amalan, sebab matlamat malam raya apa dia? Bukan buat ketupat, bukan main mercun. Matlamat malam raya adalah dengan Allahu Akbar, takbir kemenangan takwa milik kita di penghujung Ramadan nanti. Itu yang penting. Sebab dalam Ramadan Allah tutup, Allah belenggu semua syaitan dan kaum kerabat dia, iblis dan syaitan. Berikan kemudahan, keringanan untuk anak Adam ini beribadah. Baik itu bulan Ramadan, perempuan steady je 20 rakaat tarawih kan. Luar Ramadan mampu tak buat tarawih 20 rakaat? Luar Ramadan nak buat juga istiqamah, tak mampu. Dua pun berat. Macam pikul apa? Balak. Maknanya ambil kesempatan, kita berada di penghujung awal Syaban ini, tak lama lagi bulan depan Ramadan, maka terus lipat kali gandakan apa yang dipelajari oleh perempuan sekalian, terapkan dalam jiwa kita, beriman, beramal hanya untuk Allah, dan jangan ada niat lain datang ke surau untuk tengok Pak Imam, jangan. Jangan. Pak surau ni dia buat kaedah imam import kan. Tengok handsome pula tu, muda handsome, datang Pak Imam. Lepas tu ujung Ramadan dia utuskan surat pada Pak Imam. Nak minta nombor telefon. Jangan sampai tersasar niat kita untuk Allah. Sebab niat untuk Allah ini boleh berbolak-balik, niat untuk Allah ini juga boleh jadi rosak bila campur dengan urusan dunia. Berhati-hati. Buat akhirnya saya mohon maaf sekali lagi seandainya apa yang saya sampaikan kurang sampai maksud. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan berikan manfaat pada perempuan sekalian, walaupun biar sedikit, tetapi perempuan boleh pegang ilmu ini sebagai satu panduan yang kuat, kerana di luar sana cabaran akhir ini luar biasa. Tentang ajaran sesat, tentang fahaman songsa, terlampau banyak perempuan di luar sana. Na'udzubillah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, jagalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita dan ahli keluarga kita sesungguh-sungguhnya, sekuat-kuatnya, kerana ujian berkenaan tentang akidah di luar sana cukup kuat. Kalau kita bayangkan umat Islam di Gaza hari ini, antara dunia hidup ataupun akhirat, mereka lebih pilihkan akhirat. Itulah kehebatan yang patut tanam dalam diri kita. Di antara dunia atau akhirat, pilih yang abadi, akhirat, kerana akhirat lebih menguntungkan diri kita di akhirat nanti. Pastikan kita hanyalah sebagai musafir di dunia ini, datang hanya singgah, kemudian kita akan singgah di alam yang kekal abadi, iaitu yaumul akhirah nanti insya-Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan akan ada kesempatan akan datang, dan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita dapat mempertingkatkan amalan kita, dan Allah berikan keberkatan, kemudahan, dan beri kekuatan kepada kita insya-Allah. Sebelum saya tutup ni, ada soalan tak? Ada soalan? Faham semua ya? Jangan salah faham pula, saya memang salah faham. Okey. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah Ta'ala berikan bersama-sama, dan kebaikan buat saya sekali sebagai ingatan ilmu ini milik Allah. Saya wajib sampaikan untuk peringatan saya dan perempuan sekalian untuk menghilangkan kejahilan insya-Allah. Saya tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mimma tafarruqa ma'suma ilahana wa afina wa afu anna wa anta arhamur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
bersempena dengan keberkatan bulan Syaban ini ya Allah. Kami sebagai hamba-Mu bersyukur di atas seluruh nikmat yang Kau kurniakan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat dan patuh akan titah perintah-Mu ya Allah. Andai ada sedikit khilaf, kesalahan kami, ampunkan dan maafkan kami ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Syaban ini Kau lipat kali gandakanlah amalan kami. Mudah-mudahan dengan keberkatan-Mu juga ya Allah, kami dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan tersebut yang Engkau anugerahkan buat kami dapat kami lalui dengan baik dan sempurna dan jayanya ya Allah. Berikan kami kesehatan yang berterusan ya Allah, untuk jadi hamba-Mu yang taat dan patuh akan perintah-Mu. Jadikanlah majlis ilmu ini sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kesaksian di majlis ini akan menyebabkan kami dengan rahmat-Mu masuk ke syurga-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin والمستضعفين في غزة فلسطين ودمر جيوش اليهود والنصارى والكفار ودمر جيوش اليهود والنصارى والكفار ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.